Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan buat bincang soalan UPKK subjek ibadah berkaitan dengan soalan-soalan bahagian C. Okey, sebelum tu siapa yang belum subscribe silalah subscribe ya. Okey, untuk bahagian C ni kita ada 30 markah. Okey, 30 markah. Kemudian soalannya ialah soalan berbentuk objektif berbagai bentuk. Okey, macam mana bentuk soalannya? Tanpa melengahkan masa, jom kita jawab soalan. Okey, soalan pertama. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. So, ini adalah soalan berbentuk isi tempat kosong. Dia akan bagi kita soalan dan pilihan jawapan. Antara pilihan jawapan dia ialah 4, lengkap, ab'ad, tawaf, Ramadan, puasa. Okey. Okey, soalan dia, orang yang berhadas besar diharamkan melakukan ibadah. Ibadah apa yang diharamkan untuk orang yang berhadas besar? Okey, jawapan kat sini ialah tawaf. Okey. Okey, tawaf. Dan apa lagi yang diharamkan ketika berhadas besar? Yang antara ibadat yang lain ialah solat. Lepas tu menyentuh Al-Quran. Okey, menyentuh Al-Quran. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kemudian berpuasa. Okey, berpuasa bagi orang yang haid dan nifas. Okey. Berpuasa bagi haid atau nifas. Okey, itu ibadat yang diharamkan ketika berhadas besar. Okey, so jawapannya ialah tawaf. So kita tengok soalan 2. Sujud sahwi dilakukan kerana tertinggal. Sujud sahwi dilakukan kerana tertinggal sunat. Okey, sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad. Okey, ini berkaitan dengan solat. Kalau dalam solat tu kita ada rukun. Okey, rukun solat yang 13 perkara tu, kemudian kita ada perkara-perkara sunat ab'ad dalam solat dan perkara sunat hayat dalam solat. So, bila kita tertinggal perkara sunat ab'ad ni, kita disunatkan pula untuk sujud sahwi. Okey, antara perkara sunat ab'ad yang lain ialah kita boleh kat sini macam duduk dan membaca tahiyat awal. Kalau tertinggal yang ni pun kena disunatkan untuk kita sujud sahwi lah. Lepas tu antara yang lainnya ialah terlupa membaca doa kunut. Okey, terlupa membaca doa kunut ketika solat subuh. Okey. Okey, seterusnya tempat kosong diwajibkan kepada orang Islam yang cukup syaratnya. Diwajibkan kepada orang Islam yang cukup syaratnya. Okey, jawapan dekat sini ialah puasa. Okey, puasa. Okey, kenapa soalan 1 tadi berkaitan dengan hadas besar tadi kita tak jawab puasa? Sebab ada soalan lain yang jawapan puasanya adalah lebih tepat. Okey. Kemudian soalan yang keempat ialah solat sunat tarawih. Okey, solat sunat tarawih dilakukan pada bulan solat sunat tarawih pada bulan apa yang kita selalu solat sunat tarawih? Okey, jawapannya ialah Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan sahaja kita solat sunat tarawih. Dalam bulan-bulan lain tak ada. Okey.
dia datang bersama dengan ibadah puasa. Okey, selepas solat fardu isyak, kemudian kita solat sunat ba'diyah isyak dan kemudian kita akan teruskan dengan solat sunat tarawih. Okey, soalan nombor 5, solat fardu yang boleh dikosarkan berjumlah berjumlah apa? Rakaat. Okey, jawapannya ialah 4. Okey, 4 rakaat. Okey, solat fardu yang boleh dikosarkan. Kosarkan ni maksudnya pendekkan. Okey, pendekkan, dan solat yang boleh dipendekkan ataupun dikosarkan adalah solat yang berjumlah 4 rakaat sahaja. Bermaksud isyak, zuhur dan asar sahaja solat yang boleh dikosarkan, manakala solat maghrib tidak boleh dikosarkan sebab dia 3 rakaat, dan solat subuh memang dah 2 rakaat, tak payah nak dipendekkan lagi. So, yang 4 rakaat ni akan jadi 2 rakaat ketika kita solat qasar atas sebab-sebab yang tertentu. Contohnya bermusafir melebihi jarak 2 marhalah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang lain. Okey, soalan yang kedua. Arahan soalannya ialah suaikan. Okey, suaikan ataupun ada kadang-kadang dia akan tulis padankan. Okey, padankan ataupun suaikan. Okey. Kalau kita tengok kat sini, soalan ni ialah berkaitan dengan tanda baligh. Okey, tanda baligh, tanda lelaki baligh ataupun tanda perempuan baligh. Walaupun tanda lelaki baligh dan tanda perempuan baligh ni dia ada kadang-kadang ada persamaan dan ada yang tidak ada persamaan, tapi kita tengok perkara yang paling tepatlah berkaitan dengan tanda baligh lelaki ataupun tanda baligh perempuan. Okey. Contohnya, yang pertama cukup umur 15 tahun. Okey, cukup umur 15 tahun. Ini adalah tanda baligh lelaki. Okey, tanda baligh lelaki. Dekat orang perempuan pun boleh guna juga, tapi yang lebih tepat ialah cukup umur 15 tahun ni untuk tanda baligh lelaki. Sebabnya sangat jarang untuk seorang perempuan yang 15 tahun baru dia baligh. Kadang-kadang umur 10, 9, 10, 11 tahun pun dah start baligh. Okey, kalau orang perempuan. So, kalau orang lelaki ni paling lewat bila dia cukup umur 15 tahun, maka itu adalah tanda lelaki baligh. Okey, kemudian yang kedua, suara bertambah lunak. Okey, suara bertambah lunak ni ataupun suara yang lunak ni biasanya digunakan oleh suara orang perempuan lah. So, suara bertambah lunak ni ialah suara tanda wanita baligh. Okey, seterusnya yang ketiga, keluar darah haid. Okey, keluar darah haid. Okey, keluar darah haid ni ialah tanda bagi tanda perempuan ataupun tanda wanita baligh lah. Sebab haid tidak berlaku kepada orang lelaki. Okey, seterusnya suara bertambah garau. Okey, tadi lunak, yang ni garau. Garau ni biasanya kita tengok kepada lebih kepada suara lelaki lah, garau. Okey, so suara bertambah garau ni ialah tanda lelaki baligh. Okey, tanda lelaki baligh. Kemudian keluar air mani. Okey, keluar air mani ni boleh berlaku kepada lelaki dan perempuan, tetapi untuk soalan ni dia lebih tepat kepada tanda lelaki baligh. Okey, tanda lelaki baligh. Okey, selesai soalan yang kedua. Soalan suaikan. Okey, seterusnya. Soalan ketiga, tulis betul atau salah pada penyataan berikut. So, make sure dalam peperiksaan nanti awak baca arahan soalan betul-betul. So, dalam soalan ni dia kata tulis betul atau salah pada penyataan berikut. So, kita baca penyataan kemudian kita jawablah dengan menulis betul atau salah.
Jangan pula awak tengok soalan petak-petak ada pernyataan macam ni, tiba-tiba awak tak baca arahan soalan, kemudian awak pun pergi jawab right ataupun pangkah. Okey. Yang ni takut-takut nanti masa pemeriksa periksa kertas awak, dia akan cakap, student ni dia tak faham soalan. Soalan suruh tulis betul atau salah, awak pergi right ataupun pangkah. So, kena baca arahan soalan betul-betul. Okey, kita akan tengok soalannya. Mempercepatkan sahur hukumnya wajib. Okey, mempercepatkan sahur hukumnya wajib. Okey, ada dua perkataan hukum ni, kita padam satu. Okey, mempercepatkan sahur hukumnya wajib. Betul atau salah? Jawapannya ialah salah. Okey. Sebab dua kesalahan kat sini. Mempercepatkan ni maksudnya sepatutnya melambatkan. Okey, melambatkan sahur hukumnya sunat. Okey, ada dua kat situ. So, pernyataan asal dia mempercepatkan sahur hukumnya wajib tu adalah pernyataan yang salah. Okey, seterusnya, solat juga wajib ke atas orang yang tidak berakal. Okey, solat juga wajib ke atas orang yang tidak berakal. Okey, jawapannya ialah salah. Okey. Kenapa? Sebab solat ni tidak wajib ke atas orang yang tidak berakal. Kalau orang tu gila, dia tak wajib solat dah. Okey. Solat cuma wajib ke atas orang yang berakal, orang yang waras. Okey, kalau dia tidak berakal, dia tidak diwajibkan untuk solat. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Qasar bermaksud memendekkan. Okey, qasar bermaksud memendekkan. So, jawapan kat sini ialah okey, betul. Sebab qasar tu memang maksudnya memendekkan. Dalam tajuk solat jamak dan qasar, okey, kita ada solat qasar apabila berlakunya solat 4 rakaat. Dan kita boleh qasarkan solat tersebut menjadi 2 rakaat sahaja. So, qasar bermaksud memendekkan. Okey, seterusnya, sunat duduk ketika melaungkan azan. Sunat duduk ketika melaungkan azan. Okey, kat sini ialah jawapannya ialah salah. Okey. Sunat duduk ketika melaungkan azan. Sebab apa? Sebab azan ni kita buat dalam keadaan berdiri. Okey. Kemudian yang kelima. Okey, soalan kelima, hadas terbahagi kepada dua bahagian. So, kat sini jawapannya ialah betul. Okey, betul. Sebab hadas terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hadas kecil dan hadas besar. So, jawapannya ialah betul. Okey, next kita tengok soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni ialah tulis syarat sah atau syarat wajib bagi ibadah solat pada perkara berikut. Okey, yang kat sini pula dia suruh sama juga soalan dia, arahan dia tulis. Dia suruh tulis. Tulis apa? Tulis ini je jawapan kita, syarat sah ataupun syarat wajib. Okey. So, berkaitan dengan ibadat solat. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Seorang Islam. Okey, seorang Islam ni ialah syarat wajib. Okey, kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni salah, saya tulis Rumi tadi. Okey, kita tukar. Sorry tak boleh jawab dalam tulisan Rumi, nanti salah. Okey. Okey, syarat. Allah, salah lagi. Maaf. Okey, yang ni betul dah. Syarat sah. Okey, nanti jangan ulang.
Jangan ulang kesalahan saya tadi. Tulis dalam bahasa Melayu ke tulis dalam tulisan Rumi ke yang tu salah lah terus. Okey, kemudian yang kedua ni, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni ialah syarat. Astaghfirullahalazim, banyaknya kesalahan saya. Sorry. Okey. Yang pertama, maaf Yang pertama, syarat seorang Islam. Seorang Islam ni ialah syarat wajib. Okey, syarat wajib solat. Astaghfirullahalazim, banyak pula salah. Okey, yang kedua, menghadap kiblat ni ialah syarat sah. Ini baru betul. Itulah pentingnya kita semak balik jawapan kita bila kita dah jawab tu. Kalau dah siap awal, kalau kita tiba-tiba awal lagi kita siap, maka lepas tu tengoklah balik jawapan kita tu, takut ada kesalahan. Okey? Yang kedua, menghadap kiblat ialah syarat sah. Okey, syarat sah solat. Okey, kemudian yang ketiga. Okey, yang ketiga, baligh atau cukup umur. Baligh atau cukup umur. Baligh atau cukup umur ni ialah syarat wajib. Okey, syarat wajib. Okey, kemudian menutup aurat dengan sempurna. Okey, menutup aurat dengan sempurna ialah syarat sah. Okey, syarat sah solat. Kemudian suci daripada najis dan hadas. Suci daripada najis dan hadas ni adalah syarat. Okey, syarat sah juga. Okey, syarat sah solat. Okey, boleh? Okey, untuk syarat wajib. Okey, syarat wajib ni kita mesti kenal pasti dia berlaku sebelum solat. Syarat sah pula ialah berlaku semasa solat. Okey, maksudnya syarat wajib. Syarat wajib ni bila masanya seseorang itu wajib solat. Apabila dia seorang Islam. Kemudian apabila dia berakal. Apabila dia dah baligh. Okey, apabila dia dah kenal pasti dia tu suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, maka dia boleh solat. Okey. So jawapan dekat sini rasanya salah ni. Kat sini kita kena tulis suci daripada hadas kecil dan besar ni syarat wajib. Okey, syarat wajib solat, suci daripada hadas kecil dan besar. Okey, kemudian syarat sah pula apabila berlaku ketika kita solat. Kalau kita solat tu menghadap kiblat, maka sah. Kalau kita solat tidak menghadap ke arah kiblat, maka tidak sah. Kemudian kita menutup aurat dengan sempurna, itu syarat sah. Kalau kita tak tutup aurat ataupun kita sedar, contohnya kita solat pakai seluar, kemudian masa tengah sujud kita perasan yang seluar kita tu koyak pada bahagian lutut, maka tak sah dah solat kita pada masa tu, sebab kita mendedahkan aurat. Okey. Dan antara lain syarat sah solat ialah mengetahui masuk waktu solat, kemudian mengetahui kefarduan solat. Okey, suci badan pakaian daripada najis, dan itulah syarat-syarat sah solat. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. So kalau kita tengok soalan ni, dia ialah berkaitan dengan
lafaz niat puasa. Okey, lafaz niat puasa. Dia ada pilihan jawapan as-sanati, adai, ramadana, sauma, fardi. Okey, kemudian soalannya nawaitu ghadin an syahri hazihi lillahi ta'ala. So kita kena tulislah di tempat yang kosong tu. Okey, kita tulis. Nawaitu sauma. Okey, nawaitu sauma ghadin an adai. Okey, an adai. Okey, kemudian an adai fardi. Okey, fardi syahri ramadana. Okey, ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey, ini adalah lafaz niat puasa Ramadan. Okey, awak nak nyanyi ke nak apa ke, ikut awak lah. Asalkan awak ingat tentang lafaz niat puasa. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ni dia ada lagi soalan suaikan. Okey, suaikan. Kita pilih penyataan yang sebelah sini dan apakah kaitannya dengan yang sebelah sini. Okey, kita cari dulu. Okey, nombor 1, syarat wajib puasa. Syarat wajib solat Jumaat. Banyak pula tersasul hari ni. Syarat wajib solat Jumaat. Okey, syarat wajib solat Jumaat antaranya ialah, yang mana jawapan dia ni? Okey, jawapannya sihat tubuh badan. Okey, sihat tubuh badan kita suaikan dia. Okey, syarat wajib solat Jumaat ialah sihat tubuh badan. Okey, tak betul pula garisan saya ni. Okey, padam balik. Pastikan guna pembaris ya semasa menjawab soalan suaikan ni. Okey. Okey, seterusnya. Yang kedua, perkara sunat solat Jumaat. Okey, perkara sunat solat Jumaat. Okey. Jawapannya ialah memakai pakaian yang terbaik. Okey, memakai pakaian yang terbaik, yang paling sesuai, yang bersih, yang suci. Okey, itu perkara sunat solat Jumaat. Okey, kita sesuaikan. Okey, kemudian yang ketiga, hikmah solat Jumaat. Okey, hikmah solat Jumaat ialah, jawapannya paling sesuai ialah memuliakan hari Jumaat. Okey, memuliakan hari Jumaat, ada solat Jumaat. Okey, kita sesuaikan. Hikmah solat Jumaat ialah memuliakan hari Jumaat. Kemudian soalan yang keempat, khatib. Apa maksud khatib ni? Khatib ialah orang yang membaca khutbah. Okey, orang yang membaca khutbah dipanggil khatib. Okey, kemudian soalan yang kelima, rukun khutbah solat Jumaat. Okey, rukun khutbah solat Jumaat ialah, antara rukun khutbah ialah membaca ayat Al-Quran. Okey, membaca ayat Al-Quran. So, kita sesuaikan. Okey, rukun khutbah solat Jumaat antaranya ialah membaca ayat Al-Quran. Okey, antara lain kalau rukun khutbah ni ialah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memberi nasihat, bertakwa kepada Allah. Okey, kalau contohnya kalau kita biasa pergi khutbah kan, dia akan sebut alhamdulillahilladzi kama amar. Tu alhamdulillah tu maksudnya memuji Allah lah. Kemudian dia ada juga memberi nasihat takwa. Okey, kena berpesan seorang khatib tu, orang yang membaca khutbah tu kena cakaplah ittaqullah. Itu adalah nasihat takwa.
Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran dalam khutbah pertama dan kedua. Kemudian kita juga ada doa kepada orang mukmin pada khutbah kedua. Yang kita biasanya kita tadah tangan lah. Okay, masa Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat. Okay, mula dari itu adalah doa kepada orang mukmin. Kemudian berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Okay? Yang tu biasanya ada disebut dalam khutbah ataupun mana-mana selawat yang disebut dalam khutbah lah berkaitan dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Selesai soalan suaikan. Okey, maka habislah kita jawab soalan bahagian C untuk subjek ibadah. Okey. Dan soalan bahagian sini tadi kita dah jawab sebanyak berapa soalan tadi? 30. Maksudnya 6 soalan dan ada 5 soalan kecil di setiap soalan-soalan tersebut. Selesai kita jawab soalan bahagian C untuk subjek ibadah. Okey. Sekadar itu saja untuk kali ini. Semoga memberi manfaat dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe. Okay? Tolong subscribe ramai-ramai. Lepas tu sharekan kepada kawan-kawan yang lain juga. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.